Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar semua? Untuk hari ini kita akan belajar pendidikan Islam dalam bidang adab dan akhlak Islamiah. Tajuk yang akan Ustazah sampaikan pada hari ini adalah ilmu dituntut, adab dipelihara. Mari kita baca hadis Nabi yang Ustazah paparkan di sini. Okey, kita mula. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Rawahu Ibnu Majah. Maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu ialah fardu bagi setiap orang Islam. Riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa menuntut ilmu adalah fardu, maksudnya wajib bagi setiap orang Islam. Untuk pengetahuan murid-murid sekalian, ilmu terbahagi kepada dua. Yang pertama, ilmu fardu ain. Yang kedua, ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain iaitu ilmu yang wajib dikuasai oleh setiap umat Islam. Maksudnya, setiap diri umat Islam tu wajib belajar ilmu tersebut. Contohnya, ilmu tentang solat. Setiap umat Islam, setiap orang yang mengaku dirinya adalah Islam, maka wajib bagi dirinya belajar tentang solat. Itu satu contoh. Kemudian yang kedua, ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah ini adalah ilmu yang wajib dikuasai oleh sebahagian umat Islam. Ilmu fardu kifayah ni tak semua umat Islam wajib belajar. Tetapi kalau tak ada langsung pun tak boleh juga. Dia mesti ada juga walaupun seorang. Contohnya ilmu berkaitan dengan perubatan. Sekarang kita masuk kepada kepentingan ilmu fardu ain. Apa dia kepentingan ilmu fardu ain? Okey, nombor 1, melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Okey. Bila kita belajar ilmu fardu ain ni, kita akan dapat melaksanakan perintah Allah dengan baik dan sempurna. Kalau kita tak belajar, kita tak mampulah nak buat dengan cara yang terbaik. Kita hanya boleh buat setakat cukup-cukup makan saja. Okey, yang kedua, membentuk peribadi yang sempurna. Ilmu fardu ain ini juga membentuk peribadi yang sempurna. Yang ketiga, menegakkan syiar Islam. Dan yang keempat, hidup bahagia dan sejahtera. Sekarang kita lihat kepada kepentingan ilmu fardu kifayah. Okey, nombor 1, mewujudkan masyarakat yang bekerjasama. Yang kedua, melahirkan tenaga pakar dalam pelbagai bidang. Yang ketiga, meningkatkan ekonomi negara. Dan yang keempat, negara bertambah maju. Sekarang kita lihat apa dia adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, ikhlas niat menuntut ilmu kerana Allah. Kita nak belajar, kita kena niat kerana Allah supaya kita dapat ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sentiasa berdoa kepada Allah. Yang ketiga, belajar dengan bersungguh-sungguh.
Kita sebagai pelajar, kita kena belajar dengan bersungguh-sungguh. Yang keempat, menjauhkan diri daripada dosa dan maksiat. Kita dalam kita nak belajar ni, kita kena jauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang boleh membawa kepada dosa dan juga maksiat. Apa dia maksiat ni? Maksiat ni adalah perkara-perkara yang Allah larang. Yang kelima, menjauhi sikap sombong dan malu dalam menuntut ilmu. Kita nak belajar ni, kita tak boleh sombong. Tak boleh sombong. Kalau kita tahu sesuatu, kita kena sampaikan kepada orang lain. Dan kalau kita tidak mengetahui sesuatu perkara, kita juga tidak boleh malu untuk bertanya. Orang yang malu bertanya akan sesat jalan. Yang keenam, menghormati guru. Sebagai seorang pelajar, kita kenalah hormat guru. Jangan melakukan perkara-perkara yang boleh membuatkan guru marah dan juga terasa hati. Contohnya, seperti bersembang ketika guru sedang mengajar, ataupun membuat kerja lain ketika guru sedang mengajar, ataupun ketika kita bertemu dengan guru ataupun kita terserempak dengan guru ketika di luar daripada kelas, kita hendaklah menghormati guru dengan cara mengucapkan salam ataupun menundukkan wajah kita, tanda kita hormat guru. Yang ketujuh, memberi tumpuan ketika guru mengajar. Ketika guru mengajar, kita kena tumpukan sepenuh perhatian kepada penyampaian guru, supaya ilmu yang disampaikan akan masuk kepada diri kita. Ilmu yang disampaikan oleh guru, kita dapat terima dengan baik. Dalam slide sebelum ni, kita dah lihat pembahagian ilmu, iaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Untuk slide yang seterusnya, kita lihat ciri-ciri pelajar berjaya. Macam mana nak menjadi pelajar yang berjaya? Nombor 1, ikhlas. Niat belajar kerana Allah. Ikhlas ni tidak mengharapkan apa-apa balasan, tak harapkan apa-apa pujian dan tidak harapkan apa-apa ganjaran. Ciri yang kedua adalah sentiasa berdoa. Sebagai seorang pelajar, kita mestilah sentiasa berdoa kepada Allah. Di samping kita berusaha. Kita berusaha dan kita bertawakal kepada Allah. Serahkan urusan kita kepada Allah dengan sentiasa berdoa. Ciri yang ketiga adalah sabar. Sebagai seorang pelajar, mestilah sabar dengan apa saja ujian dan kesusahan yang datang. Maksudnya, sabar macam mana? Apa yang susahnya belajar ni? Sabarlah ketika kita nak memahami sesuatu pelajaran. Ada yang susah, ada yang
senang. Jadi yang susah itulah kita kena sabar dan tidak berputus asa. Kemudian yang keempat, menjaga masa. Tidak boleh membuang masa dengan perkara yang tidak berfaedah. Kalau ada masa lapang, isi dengan membaca buku dan membuat latihan-latihan pelajaran. Apakah doa yang boleh diamalkan ketika kita hendak mula belajar? Banyak doa yang boleh kita amalkan. Antaranya, doa yang sentiasa kita baca. Kalau di sekolah, sehari itu mungkin kita akan membaca beberapa kali doa ini. Jadi, Ustazah rasa murid-murid semua dah ingat dengan doa ni. Mudah saja. Jadi tak ada alasan lah kita tidak membaca doa mula belajar ketika kita nak belajar walaupun kita berada di rumah. Okey. Ustazah baca doa ini. Okey, awak dengar dan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa insyur alaina min qazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelum ni kita dah lihat adab-adab menuntut ilmu. Baik. Bila kita belajar adab menuntut ilmu ni, untuk apa? Apa kepentingan mengamalkan adab menuntut ilmu? Baik, kita tengok kepentingan mengamalkan adab-adab menuntut ilmu. Okay, yang pertama, bermotivasi untuk belajar. Yang kedua, ilmu bertambah berkat. Yang ketiga, bersemangat untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari. Yang keempat, mudah memahami isi pelajaran. Yang kelima, disayangi guru dan rakan. Dan yang keenam, diangkat darjat di sisi Allah. Kesimpulannya, yang pertama, menuntut ilmu itu adalah fardu ke atas umat Islam. Yang kedua, ilmu terbahagi kepada dua bahagian, iaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Yang ketiga, untuk menjadi pelajar yang berjaya, seseorang itu mestilah ikhlas, doa, sabar serta menepati masa. Sampai di sini dahulu pelajaran Ustazah untuk hari ini. Ustazah harap murid-murid mendapat ilmu yang bermanfaat hari ini serta dapat mengamalkan apa yang telah dipelajari. Sekian, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.